Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia itu. Apabila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut manusia ni akan sebut pada malaikat, wahai malaikat, tolonglah bagi peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku boleh hidup kembali di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah malaikat pada orang yang dah mati ini, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut kamu saja mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti yang disebut dengan hari kebangkitan. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati Ustaz Pengurusi Majlis, yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, yang dihormati Ustaz Sudin dan juga seluruh anak-anak tahfiz, yang dikasihi pimpinan-pimpinan masyarakat, pengurusi dan juga pimpinan-pimpinan pegawai-pegawai syarah, para asatizah, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya dan selama-lamanya, marilah kita sentiasa sebut rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita saat ini. Syukurnya kerana Allah masih lagi memberi peluang pada kita. Di saat mana kita tahu bahawa kita baru melalui satu fasa yang getir dalam hidup kita, iaitu kita melalui proses yang disebut dengan COVID yang panjang. Dan lebih kurang 3 tahun kita tak mampu berkumpul macam ni. Dan dalam tempoh 3 tahun itu jugalah kita dengar jumlah orang yang mati yang ramai. Matinya sejumlah di negara kita saja sejumlah 36,000 nyawa yang meninggal dunia di Malaysia kita ini. Manakala di seluruh dunia lebih kurang 6 juta lebih yang mati disebabkan COVID yang melanda seluruh dunia. Syukur pada Allah, dalam jumlah yang mati itu nama kita belum lagi disenarai di sisi Allah. Allah masih lagi bagi peluang
Dan kita pun nyaris-nyaris untuk kematian pada kita. Saya yakin ramai di kalangan kita yang kena COVID, termasuk saya. Allah jadikan ujian itu. Tapi Allah lepas. Daripada saat-saat yang getir dalam hidup kita, yang disebut dengan kematian. Alhamdulillah, peluang yang Allah bagi pada kita ini, alim ulama diajar supaya kita jangan leka sangat. Jangan kita ingat bila kita lepas daripada kematian itu, maka kita ni tak akan mati-mati dah dalam hidup kita. Tapi kita kena ingat yang walaupun kita terlepas daripada kematian kerana COVID, tapi mati ni tetap juga akan kena pada diri kita. Kenapa saya sebut tentang mengenai mati sangat? Sebagaimana yang disebut oleh pengurusi tadi. Kerap kali saya, di mana-mana pun saya akan ulang tentang mengenai persiapan kita sebelum daripada kita dimatikan oleh Allah. Kerana mati ini merupakan satu pintu utama untuk perjalanan ke akhirat Allah. Bila kita nak ke akhirat, maka kita mesti melalui kematian. Kita tak mungkin sampai ke akhirat kalau kita tak mati. Bahasa yang mudah yang kita kena faham demikian. Kalau ada di kalangan kita sibuk tanya, mengapa kita kena bercakap tentang mati? Mengapa kita kena ingat tentang kematian? Jawabnya, kerana bila kita ingat terhadap kematian ini, kita akan buat persiapan untuk kita menuju ke arah sana nanti. Sebab kita tahu, beza di antara orang mukmin dengan orang munafik dan juga orang kafir ini, beza pada noktah yang paling utama ialah kematian. Orang mukmin, kalau cerita tentang mati, mereka menjadi rasa seronok dan indah. Mereka akan rasa suka dalam hidup mereka bercerita tentang mati. Kerana kehidupan sebenar kita bukan kehidupan di sini, tapi kehidupan kita setelah mana kita mati. Itulah yang disebut dengan kehidupan sebenar kita. Manakala orang kafir, orang munafik, mereka tak suka bercakap tentang bab mati. Mereka tak suka untuk berbicara tentang tajuk yang betul akan berlaku dalam hidup, yang disebut dengan kematian. Kerana bagi mereka, kalau mati, maknanya berakhirlah segala nikmat yang mereka kecapi. Mereka rasa bahawa dunia ini syurga dalam hidup mereka. Orang kafir dianggap demikian. Orang munafik sama juga. Mereka cukup takut kalau kedengaran azan. Mereka cukup takut kalau sekiranya ada majlis-majlis ilmu. Ini orang munafik. Manakala orang mukmin, mereka gembira sangat dengan kedengaran azan. Mereka suka sangat dengan majlis ilmu. Kerana mereka nak tahu apa benda yang akan berlaku lepas pada kematian dalam hidup kita ini. Sebab itulah kita orang mukmin, Rasulullah sentiasa ajar pada kita, sentiasa ingatkan tentang mati. Rasulullah sebut, "Aksiru hazimul lazzat." Perbanyakkan dalam hidup kamu ini menyebut tentang satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan hidup. Lalu ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah, apa benda yang boleh menghancurkan kelazatan hidup ini ya Rasulullah? Rasulullah sebut, zikrul maut. Rasulullah sebut demikian. Sebut tentang kematian. Bila kita sebut tentang mati, kita tak rasa nikmat yang orang kafir rasai. Orang kafir dia rasa nikmat kalau dia tak semayang. Dia rasa nikmat kalau dia buka aurat. Dia rasa nikmat kalau dia boleh minum arak. Tapi kita tak rasa nikmat yang mereka rasa tersebut. Jadi beza dipanggil demikian. Orang munafik sama juga. Orang munafik dia nikmat kalau dia boleh berpura-pura. Boleh berpura-pura dalam hidup dia. Pura-pura datang masjid. Pura-pura nak dengar kuliah. Orang munafik dia rasa nikmat kalau dia boleh berpura-pura. Dia boleh kelentong orang mukmin, bagi dia rasa gembira sangat dalam hidupnya.
Tapi orang mukmin dia tak rasa gembira dengan berpura-pura. Orang mukmin dia tak nak hidup dalam keadaan tanam dua muka. Kerana semua ni hidup ni bukannya permainan. Hidup di atas dunia ini bukan satu benda yang dianggap hidup kita ni sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu menyangka bahawa perjalanan hidup kamu itu Allah jadikan tak ada kerja? Allah buat kamu ni sebab tak ada kerja, Allah jadikan manusia. Tak. Allah jadikan manusia ni ada sebab. Sebab apa yang Allah jadikan kita? Ini dipahami oleh orang mukmin. Orang yang tidak mukmin dia tak faham. Kenapa Allah ciptakan kita? Apakah kita hidup ini untuk makan, minum, tidur, bangun, berjalan? Begitu sajakah perjalanan hidup? Tak. Orang mukmin dia nampak hidup yang sebenar dalam hidup ini lepas pada kita hidup di dunia, yang sebenar kita kena hidup lepas pada kematian kita. Kena hidup, tuan-tuan. Dan orang mukmin dalam pemikiran dia sentiasa berfikir, macam manalah aku malam pertama di dalam kubur nanti. Orang mukmin dia akan berfikir macam manalah dia nak buat. Waktu mana dalam kubur sekejap lagi, waktu mana orang mula tinggalkan kubur kita. Orang mula jauh daripada kubur kita. Sunyi. Sunyi kubur kita. Berdengung kubur kita kesunyian. Tiba-tiba keluar ular sebesar tengkuk unta di hujung kaki kita. Orang mukmin dia akan fikir macam mana nak buat terhadap ular yang keluar daripada hujung kaki. Dia mula membelit jenazahnya. Mula mematahkan tulang-tulang dia. Orang mukmin dia akan fikir macam mana nak buat. Dah seminggu dah kubur kita yang ditinggalkan. Tiba-tiba sesi soal jawab belum habis lagi. Mereka masih lagi menengking kita. Agak-agak macam mana kita nak buat agar terhenti sesi soal jawab itu. Dan roh kita ni boleh melonjak naik ke atas. Pernah tak dalam pemikiran kita, kita mula berfikir panjang. Macam mana kita nak buat? Dah setahun dah kubur kita. Penuh dah rumput-rumput atas kubur kita. Tapi dalam masa yang sama, kita masih lagi tak selesai urusan kita dengan mereka. Di hari pertama lagi kita disoal dah setahun dah dalam kubur. Macam mana kita nak buat agar kubur kita menjadi lapang, kemudian jadi taman pada taman syurga. Bang kubur kita ni jadi wangi semerbak. Kemudian kita nampak tempat kita dalam syurga Allah. Pernah tak kita, orang mukmin, dia mula berfikir macam mana dia nak buat? Bila bangun di padang mahsyar nanti, bangun dia, nama orang lain semua dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah SAW panggil seorang nama. Kita menunggu je. Bila Rasulullah nak panggil nama kita? Macam mana nak buat agar Rasulullah kenal kita? Dan nama kita dipanggil di khalayak manusia yang ramai tersebut. Untuk kita berlari, duduk dekat dengan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, kemudian minum air di telapak tangan Rasulullah, kemudian kita boleh peluk tu badan Rasulullah SAW. Pernah tak dalam hidup kita bayang macam mana nak buat waktu mana suratan amalan manusia jatuh, mula berterbangan, tangan kanan kita tak terangkat, tangan kiri kita je yang terangkat. Na'udzubillah min dzalik. Waktu tu kita kelam kabut, kenapa tangan kanan kita tak terangkat? Macam mana kita nak buat? Kita nak tukar daripada tangan kanan, biar tangan kanan terangkat, tangan kiri biar jatuh, jangan angkat. Kerana kita tahu, terangkat tangan kanan menandakan confirm kita di kalangan ahli syurga Allah. Kalau terangkat tangan kiri, confirm
di kalangan ahli neraka Allah. Macam mana kita nak buat suasana yang manusia dalam keadaan yang hiruk pikuk memikirkan keadaan diri masing-masing, nafsi-nafsi. Masing-masing fikir diri masing-masing. Tak terfikir dan tak terbayang macam mana anak-anak, isteri, keluarga kita bayang macam mana diri aku nak suruh selamat biar lepas daripada nauman api neraka kat depan ini, kemudian boleh terus laju masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan boleh berada di antara tingkat-tingkat yang 99 tingkat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, kalau para hadirin sekalian ada berfikir macam yang saya sebut sebentar tadi, tanda para hadirin sekalian di antara mukmin yang paling cerdik hidup di atas dunia. Tapi kalau hidup kita ni celik je mata, fikir pagi ni nak makan apa? Celik je mata, hari ni fikir nak berjalan ke mana? Hari ni kita fikir celik je mata, yang dahsyat lagi nak makan siapa hari ni? Dalam hidup kita. Ni je yang kita fikir saban hari. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Kenapa bodoh? Yang digambarkan oleh Rasulullah. Kerana tanah kubur sedang memanggil nama kita. 70 kali sehari, kubur menyebut dan memanggil nama kita. Wahai hamba Allah, kamu tak bersedia lagi kah? Masa hidup kamu tinggal 6 hari lagi. Kamu masih lagi sibuk mengejar harta. Wahai manusia, kamu tak sedar lagi kah? Masa kamu dengan aku di antara isyak dengan subuh saja lagi. Masa yang dekat dengan aku. Kamu masih lagi sibuk bergelak tawa, tengok gusti lagi. Masa yang demikian, wahai manusia, kubur ni 70 kali sehari Rasulullah sebut. Memanggil-manggil dalam hidup kita. Para hadirin sekalian, saya nak sebut ni gambaran awal perjalanan kita ke depan. Kerana kita tak jalan ke belakang. Kita tak jalan untuk mengundur ke belakang. Kita mana mungkin kita akan masuk kembali dalam perut ibu kita. Alam yang pernah kita hidup sebelum daripada ini. Tak ada seorang pun lagi yang boleh mengundur ke belakang. Jalan kita ni sedang bergerak ke depan. Bergerak ke depan, tuan-tuan boleh tengok diri masing-masing. Kita semakin tua, semakin kendur, semakin tak ada kekuatan dalam hidup. Sekejap lagi kita bukan berakhir dengan dunia. Sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga. Alam ketiga ni dia panggil alam barzakh. Orang yang cerdik, dia akan sentiasa fikir, macam mana aku nak hidup lepas pada aku mati? Macam mana aku nak siapkan diri aku lepas pada aku menghadap depan Allah nanti? Ni orang yang cerdik. Macam kita tengok ayah kita, ibu kita yang nak pergi ke Mekah. Dia akan buat persiapan, beli jubah, beli kain, beli makanan, beli siap nak pergi ke Mekah. Yang padahal Mekah tu, dia pergi, mudah-mudahan Allah pulangkan balik dia ke Malaysia. Tapi ni kita nak pergi satu tempat. Tempat yang kita nak pergi ni dipanggil barzakh. Semua akan pergi. Kita sedang menunggu giliran saja. Saya sedang menunggu giliran. Tuan-tuan sedang menunggu giliran. Ada dah orang yang dah sampai ke barzakh. Arwah ayah kita dah sampai. Arwah ibu kita dah sampai. Arwah datuk nenek moyang kita dah sampai. Mereka dah sampai. Menunggu kita saja. Tapi soalnya, kita sampai di sana nanti, kita boleh hidup lebih bahagia kan? Dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini, ataupun kecelakaan yang besar di hadapan kita. Para hadirin sekalian, saya nak sebut pada kita malam ni, ada 3 saja keadaan lepas pada kematian kita. Lepas pada kita masuk dalam kubur kejap lagi, ada 3 je keadaan. Tak payah cerita panjanglah dalam hidup. 3 keadaan ini, yang pertama, kebanyakan yang masuk dalam kubur, masuk saja dalam kubur, junam terus dalam kawah
api neraka Allah SWT. Ni na'udzubillah min dzalik. Siapa dia? Orang kafir. Orang kafir bila dia mati berakhir segala nikmat dia hidup di atas dunia. Ni disebut oleh Rasulullah. Dan Rasulullah gambarkan dan digambarkan dalam Al-Quran. Satu lagi golongan yang masuk dalam kubur, masuk saja sekejap saja masuk dalam kubur. Terus lonjak roh dia naik ke langit. Naik ke arasy Allah. Bila terlonjak naik ke arasy Allah, ada lebih kurang 99 tempat yang disediakan oleh Allah kepada roh-roh mereka ini sendiri. Disebut dalam kitab demikian. Berada di hadapan pintu syurga Allah, berada di telaga Kausar, berada di antara telaga Zam-Zam. Disebut dalam hadis-hadis Rasulullah, roh-roh mukmin yang indah, yang naik saja. Waktu itu mereka tanya pada dia, nak hidup balik tak atas dunia? Tak ada seorang pun orang mukmin bila ditanya oleh malaikat pada dia, tak ada seorang pun yang jawab, saya nak hidup balik. Tak ada seorang pun. Bila diheret je jenazah dia, disandar je di dalam kubur, hari pertama sesi soal jawab dia. Bila tanya saja soalan pada dia, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia jawab terus. Nganga mulut dia, masuk roh dia bahagian kepala. Rasulullah sebut. Ada satu riwayat kata, masuk roh ni sampai parah dada. Ada satu riwayat sebut, sampai parah perut dia. Bila masuk saja, mulut dia sebut, Allahu Rabbi. Jawab terus, Allahu Rabbi. Ada satu riwayat disebut, bila tanya Man Rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Dia tenganga mulut. Tenganga nak jawab. Nak jawab tapi tak lepas. Nak jawab. Kemudian mereka ulang. Man Rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Bunyi kak 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 kak. Dia nak jawab, dia gerham dia. Tiba-tiba mereka ulang kali yang ketiga. Man Rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Bila tanya kali yang ketiga sebut, dia terjawab terus. Allahu Rabbi. Bila jawab Allahu Rabbi, lapang terus kuburnya. Dalam hadis Rasulullah sebut, lapang itu seluas 70 hasta. 2 atau 40 kaki. Kubur dia berubah menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian terus tumbuh rumput-rumput warna hijau yang indah, bauan kasturi yang indah. Lalu mereka heret jenazah dia, mereka sandar di dinding kubur, lalu meluruk kain kafan yang turun. Mereka tanya pada dia, cuba kamu tengok matahari yang tenggelam hari pertama di alam barzakh ini. Kamu tengok, kamu tengok, dia pun terbaik. Dia sebut pada mereka, aku belum salat asar lagi mereka. Aku belum salat asar lagi. Sebut pada mereka, kerana jaganya perintah Allah di dunia. Terbawa sampai dalam kubur. Mereka jawab, La salata laka, wala siyama laka, wala hajjata laka, walakin numuka al-arusah. Tidak ada lagi sembahyang untuk kamu. Tidak ada lagi salat untuk kamu. Tak ada lagi puasa untuk kamu. Tak ada lagi tanggungjawab untuk kamu laksanakan pada saat ini. Tetapi tidurlah kamu bagaikan malam pengantin baru pada kamu saat ini. Ini orang mukmin, mudah-mudahan semuanya hadir malam ini insya-Allah. Allah pilih kita demikian. Malaikat nanya, nak hidup balik? Tak nak malaikat. Tak ada seorang pun orang mukmin jawab, saya nak hidup balik. Tak ada. Bila meninggal dunia, dia tanya, kenapa kamu tak nak hidup balik? Kami nampak tempat kami dalam syurga Allah. Kami nampak. Start daripada kematian kami tadi, Allah mula tunjuk terus. Sebelum kematian tu, mereka mula berdiri, mereka akan ulang 2 saja kalimah. Dalam Al-Quran Karim sebut. Sama ada mereka sebut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Tunggu sekejap je lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bertahan dengan Islam, tuan-tuan bertahan dengan ketaatan dalam hidup kita ni, kita akan dengar suara ni sekejap lagi. Sekejap je lagi kita akan dengar suara. Akan sebut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik
Allah panggil kamu balik sekarang. Sebagaimana ibu yang manggil anak-anaknya pulang waktu senja. Saat tersebut, kedengaran malaikat memanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik kamu balik. Allah sedang memanggil kamu untuk pulang sekarang. Radiyatan, Allah sedang redha pada kamu. Mardiyah. Dalam keadaan kamu penuh keredaan ketentuan Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masa tersebut, tuan-tuan jangan lupa. Bila dengar aja kalimah ini, mulut kita disebut terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulang dan ulang. Ulang dan ulang. Kalau dengar kalimah ini, kita dengar aja, malaikat mula manggil, ulang je, jangan berhenti. Kalau tak boleh juga yang lain, tak boleh juga sebut Allah, 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 Allah. Dan hadis Rasulullah sebut, di saat itu malaikat mula berkejaran, mencari kat mana la ilaha illallah dalam tubuh dan seseorang. Mana-mana orang yang ada la ilaha illallah, kat tangan dia tak ada. Kat kiri, tangan kiri dia tak ada. Dekat ubun kepala dia tak ada. Dekat tak ada semua, cari semua tak ada. Malaikat, Allah sayang pada dia, malaikat tepuk di bawah dagu dia. Puk sekali. Puk sekali tersebut, lidah dia tergerak sebut Allah, Allah puk. Malaikat keluarkan terus. Ruh orang yang beriman di saat tersebut peluh atas dahi dia, dia nampak tempat dia dalam syurga Allah dan dia tersenyum indah, lapang dalam diri dia kerana dia telah mendapat ganjaran yang disebut dengan syurga Allah. Saat sakarat sampailah terbawa dalam kubur, lalu sampai dalam kubur dia akan rasa indah sehingga dia tak rasa lagi untuk menikmati yang disebut dengan nikmat dunia. Dan sampai peringkat, dia tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak dah malaikat. Kalimah yang didengar. Ataupun, kita akan dengar suara kalimah. Innal ladhina aman, summa istaqam, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang hidup dia beriman, dan dia istiqamah dengan Islam. Saya akan sebut istiqamah ni kat mana. Ada beberapa perkara yang perlu kita istiqamah. Sampai kita mati sekejap lagi. Bila dekat nak meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun para malaikat Allah. Malaikat turun dekat dengan diri dia. Menyamar menjadi arwah ayah kita. Menyamar menjadi arwah yang disebut dengan ibu kita, orang yang kita sayangi. Semua dikeliling tubuh badan kita. Mereka akan sebut, Allah takhafu. Kamu jangan takut ya. Jangan takut. Wala tahzanu. Jangan sedih, jangan sedih. Jangan sedih. Masa ni, masa sedang bergerak menuju ke akhirat Allah. Wala tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira terhadap syurga yang Allah telah sediakan, yang dijanjikan pada kamu tersebut. Senyum je terus. Ada setengah orang mukmin keluar air mata. Keluar air mata, mengalir air mata. Ada setengah orang mukmin, Rasulullah sebut kembang kempis hidup dia. Hidung dia tu kembang kempis. Tuan-tuan tengok, ada di kalangan kita yang menghampiri kematian, bibir dia tak terhenti sebut la ilaha illallah. Ataupun air mata dia mengalir. Ataupun peluh yang mula mengucur di dahi dia. Tanda dia ahli syurga Allah SWT. Tanda ahli syurga Allah SWT. Saat mana dia mula untuk bergerak menuju ke alam akhirat. Sampai masuk dalam kubur, mereka tanya dia, nak hidup lagi tak? Tak nak. Tak nak dah hidup di dunia. Tak nak hidup di dunia. Kenapa tak nak hidup? Saya telah nampak tempat saya dalam syurga Allah. Kenapa tak nak hidup? Saya dah sakit kematian itu terbawa sampai dalam kubur. Lalu mereka lepaskan dia, kedengaran macam bunyi lebah begitu yang datang. Bunyi warna kelip malam yang biasa kita nampak malam-malam ini. Nampak macam kunang-kunang malam yang terbangan ini. Mula semakin dekat, dia mula sibuk tanya malaikat. Malaikat, siapakah itu malaikat? Kedengaran bagaikan lebah yang datang ini. Lalu malaikat jawab, itulah roh-roh mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kamu datang untuk mentiarahi kamu. Di malam pertama kita di barzakh. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Yang datang malam ni kita harap sangat biar kita dapat keindahan itu. Mula datang bertanya khabar. Masing-masing akan sibuk tanya. Datang semakin dekat,
semakin dekat, orang mukmin dia akan tunjuk. Dengar suara, biarkan dia. Penat perjalanan sebentar tadi, belum habis lagi. Bila sebut saja begitu, lalu mereka dalam keadaan demikian, dia jawab terus, tak, saya tak penat. Datang. Dekat dengan diri saya. Ni tengok ni. Kamu datang tengok ni. Kain kapan yang dipakai ini. Kamu tahu tak? Siapa yang pakai kain kapan ini? Anak saya yang paling saleh. Ia memakaikan kain kapan saya untuk perjalanan terakhir saya sebentar tadi. Berbangga dengan kain kapan yang dipakai. Tuan-tuan ingat ya, bila nak kapankan di kalangan kita, kapankan seindah mungkin. Biar kemas. Kain kapan tu jangan dalam keadaan dunia yang begitu, jangan. Biar dalam keadaan kemas. Kerana setiap jenazah, dia akan berbangga, roh mukmin, dia akan berbangga dengan kain kapan. Siapa yang pakaikan padanya, siapa yang usung pada diri dia, dan dia akan sebut pada roh-roh yang lain, siapa yang mandikan jenazah dia, dan siapa yang mensolatkan jenazah dia yang terakhir di atas dunia. Semua dia akan jadi demikian. Semua ni kita kena perhati betul-betul. Nanti saya kalau ada ruang, tuan-tuan boleh belajar dengan guru-guru yang ramai di Ngaka ini. Tuan-tuan belajar macam mana persiapan kita menjelang hari-hari terakhir kita di atas dunia ini sendiri. Ini orang mukmin dipanggil begitu. Tapi ada golongan yang ketiga. Di saat mana mula tanya soalan. Tanya, masing-masing tanya khabar. Sehingga akan ditanya tentang keluarga masing-masing. Keluarga kita dia akan tanya, suami saya, macam mana suami saya? Katanya, hamba Allah ini yang baru meninggal dunia. Suami kamu dah meninggal dunia dah lama sebelum daripada ini. Apakah dia tidak datang di tempat ini? Terdiam terus. Tak, dia tak datang di sini. Menandakan dia dalam sijin. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Tanya khabar masing-masing. Sehingga ditanya tentang ayam-ayam. Tentang itik-itik yang dibeli. Ditanya tentang betik yang dah berbuah ke belum. Ditanya satu persatu tentang keadaan di atas dunia. Ditanya soalan-soalan demikian. Dan dijawab. Kemudian setelah itu, mula meluncur. Naik roh orang mukmin, naik ke arasy Allah yang berterbangan di pintu-pintu syurga Allah, berada dalam burung yang warna hijau, ataupun berada di dalam keadaan pelita-pelita yang indah yang diletakkan menunggu saat yang berlakunya hari kiamat. Saya tak cadang nak cerita panjang yang ni. Tapi saya nak sebut kumpulan yang tiga. Kumpulan yang tiga ini perlu dibimbang. Yang perlu kita bimbang sangat. Bila guru saya, waktu mana saya belajar dahulu, sebut saja kumpulan ketiga, dia menangis teresa-esa. Dia menangis teresa-esa. Dia kata boleh jadi kumpulan ketiga ni kita kot. Yang ni yang dibimbang. Siapa kumpulan ketiga? Kumpulan yang masuk dalam kubur, tiba-tiba menyesal menghadap di hadapan Allah. Mula masing-masing terulang kalimah yang disebut tadi. Bibir, tuan-tuan jangan sebut kalimah ni tuan-tuan. Sekejap lagi jangan ada di kalangan kita. Bila masuk saja dalam kubur, tiba-tiba letak saja dalam kubur, hadap muka ke kiblat, bang tanah depan muka. Dengar suara bawah telinga. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Kita nampak di hujung kaki, berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Mula saat tersebut, orang tutup dia lihat lahat. Lihat lahat tu bila ditutup saja, bunyi tanah-tanah yang turun. Bila kedengaran tanah-tanah yang turun tu, tang. Mula sayup, duk, sampai parah lutut dia. Sampai parah lutut, tiba-tiba berdiri malaikat muka dan nakir depan muka kita. Mula halau salat kita, mula halau haji kita, mula halau, tiba-tiba kebanyakan mulut di kalangan kita, tuan-tuan jangan sebut. Sekejap lagi. Ingat betul-betul saya pesan ni. Jangan ada seorang pun orang kampung Padang Temu ni, bila masuk dalam kubur kejap lagi, dia ulang kalimah ni. Dia sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah,
saya nak hidup kembali di atas dunia. Nak hidup balik di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? Nak hidup kembali di atas dunia. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya akan buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Maknanya dia ni orang Islam. Kalau dia tidak Islam, tak mungkin dia tahu amalan soleh. Dia ni orang soleh, dia tahu, dia nampak orang buat amalan soleh. Tapi dia sebut pada mereka, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Mereka jawab terus pada dia, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mula dia sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui sah barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di padang mahsyar Allah. Orang ni orang teraniaya. Yang aniaya yang pertama tadi orang kafir. Yang ni orang yang memang na'udzubillah min dzalik, kebanyakan di kalangan kita. Kalau kita boleh dengar suara orang dalam kubur sekarang ni, mesti mereka akan sebut, beruntung kamu, kerana kamu masih lagi hidup. Kamu ada peluang lagi. Aku tak sama dengan kamu. Suara-suara mereka yang golongan ketiga ni, mereka sentiasa ulang. Ambillah kesempatan. Ambillah peluang yang Allah sedang bagi pada kalian. Sekarang kita tak rasa sebab kita tak sampai sakit. Bila kita akan rasa penyesalan ini? Na'udzubillah min dzalik. Kali yang pertama, bila mereka mula berdiri di hadapan muka kita. Mereka sebut, wahai anak Adam, aku cari sedikit air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, aku cari semua dalam hidup kamu, sudah berakhir di atas dunia. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tu, kebanyakan mulut masing-masing disebut pada malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah, jangan bagi mati lagi. Jangan, malaikat tak nak mati. Tuan-tuan jangan sebut. Tapi tuan-tuan, saya sebut tadi, bila malaikat kata, sila keluar daripada jasad ini, sebut terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sebut. Di bibir kita sebut. Tangguh kejap malaikat, sekejap-kejap. Kejap malaikat. Sebab ada dah yang sebut demikian yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Di Sebalik Tabir Kematian. Dia cerita ada seorang raja yang sombong. Pembesar yang sombong. Dia, raja yang sombong ini, satu hari waktu mana dia nak turun, bergerak, nak jumpa dengan rakyat jelata dia, didatangkan kuda-kuda dia. Kuda-kuda tunggangan dia. Datang kuda yang pertama, dia tolak. Datang kuda yang kedua, dia tolak. Dia tolak. Sehinggalah dia rasa betul-betul kuda yang mantap untuk dia naik. Dan dia siapkan pakaian yang penuh pakaian kemegahan. Waktu mana dia nak bergerak, nak jumpa dengan rakyat. Dia berjalan. Bawa dengan bala tentera dia, berjalan dalam masuk kampung, keluar kota, kemudian sampai di hujung kampung pada waktu petang. Tiba-tiba, ada seorang pakcik yang tua yang duduk bersandar di tiang pokok. Kata je Imam Ghazali, cerita. Pakcik tua tu dia tengok raja tu lalu, dia panggil, tuanku, turun sekejap. Pakcik nak bercakap dengan tuanku. Dia panggil raja sebut. Sekejap raja sebut. Ada orang tua yang berani memanggil dia untuk turun. Dia jawab, kamu nak bercakap dengan saya ataupun saya nak bercakap dengan kamu? Wahai orang tua, katanya raja tersebut, katanya pakcik tersebut, sama ada kamu turun ataupun aku datang dekat dengan kamu. Buat pilihan dalam hidup kamu. Bentara-bentara dia ni terus terkam. Dia kata, tuanku, kita tangkap orang tua ni. Kata tuanku sebut, jangan. Kita layan orang tua ni, kita tengok. Kita layan bagaimana. Lalu dia turun. Bila dia datang diri saja depan orang tua ni bangun tegak. Orang tua tu kata, dekat sikit kepala, saya nak bisik. Tuanku sebut, tak payah bisik-bisik. Tak perlu berbisik. Terus sedang saja dengan saya. Sebut
Sebut je apa yang kamu nak sebut. Datang, kepala tu dekat sikit, katanya orang tua. Datang, dia raja tersebut tunduk. Bila raja ni tunduk saja, orang tu sebut, aku malaikat maut. Bila dia sebut aku malaikat maut, raja dia sebut, boleh tangguh tak sekejap? Tangguh sekejap, aku nak pulang ke istana. Aku nak bagi tahu pada permaisuri aku. Boleh tangguh tak sekejap? Aku nak bagi tahu, nak siapkan pada anak-anak aku. Kata malaikat maut, walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh nyawa seseorang bila sampai ajal pada. Digentak roh raja tersebut terkulai dalam keadaan demikian, jatuh bagaikan daun kayu yang kering yang tidak ada nilai lagi. Disebut demikian. Dalam saya nak sebut pada tuan-tuan, jangan kita ni nak minta tangguh. Jangan. Allah sedang bagi peluang pada kita. Ini kali yang pertama. Bila masuk saja mereka dalam tubadan ini, masuk je. Mereka umum terus. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta min huthi. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Hidup atas dunia ni, jangan bertemu dengan, kamu lari dengan apa? Kamu lari dengan malaikat maut je. Hidup ni, sepanjang kita hidup ni kan, berkejaran lari ni, kalau kita tanya lari daripada apa? Lari daripada SPRM, SPRM pun sedang melarikan diri sekarang. Kamu lari daripada LHDN, LHDN pun sedang melarikan diri sekarang. Kamu lari daripada polis, polis pun sedang melarikan diri sekarang. Siapa yang mengejar kamu? Malaikat maut. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sebut pada umat kamu, wahai Muhammad, kalau ada di kalangan umat kamu yang dia cuba melarikan diri pada kematian, fa innahu mulaqikum. Kabarkan pada mereka, malaikat maut sedang mengejar mereka sepanjang masa. Dan paling tidak 5 kali saja. 5 kali saja malaikat maut pandang muka kita. Dah bersiap ke belum? Dah bersiap ke belum? Setiap kali mana kedengaran azan, mesti malaikat maut datang. Mesti malaikat maut datang. Orang yang ada iman, terus bingkar bangun terus. Dengan azan saja, malaikat maut datang. Malaikat maut nak tengok, kamu dah bersedia ke belum? Dalam hidup seorang tersebut. Malaikat ni masuk terus. Junam ke hujung kaki. Sampai di hujung kaki, mula direntak roh kita. Zup, tarik sikit je, sakit seluruh tu badan. Tak ada tempat yang tak sakit. Imam Ghazali dalam kitab dia sebut, hitam mata menjadi putih. Hidung menjadi jatuh. Bila kena tarik saja, semua tempat sakit. Rambut sakit, kening sakit, jari-jari sakit, tak boleh nak sentuh. Sakit sampai tak tergerak tu badan. Sakit sampai tak boleh nak sebut. Sakit ni sakarat. Kedengaran dengusan saja. Dengusan yang saat mana sakit sakarat. Tanya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Bila sakit sakarat, Rasulullah kata, bagaikan lengan besar yang digodok di halkom kamu dengan penuh dengan duri, digodok ke bawah, ditarik dia naik ke atas, putus orak-orak kamu. Sakit, Rasulullah sebut sakit. Kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Saat mana dia melahirkan zuriat, sakitnya dia menerankan zuriat nak suruh keluar ni, peluh atas dahi, menggetar tu badan, pucat lesi wajah, dalam keadaan sejuk kaki-kaki dia. Rasulullah sebut, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Sakit yang amat sangat. Tuan-tuan bacalah dalam kitab. Tuan-tuan dengarlah kuliah-kuliah para ahli ulama cerita tentang sakitnya sakarat. Bila tarik daripada hujung kaki, yang jadi masalahnya syaitan sibuk. Syaitan menyibuk. Syaitan sebut, kamu jangan taubat ya. Kamu bertenang dahulu, bertenang. Kamu tak mati lagi ni, kamu tak mati. Kalau kamu taubat, lagi cepat roh kamu keluar daripada jasad kamu. Saat tersebut ditarik lagi. Tarik sampai di lutut, tak taubat. Tak keluar kalimah taubat. Tak nak taubat. Degilnya manusia.
Saya nak sebut betapa tololnya di kalangan kita. Padahal saat itu, kalau kita taubat, Allah terima taubat kita. Tapi manusia ni dia teragak-agak. Mati ke tak mati? Mati ke tak mati? Kekeliruan ini datang. Tuan-tuan, kita tak mati ni pun kita keliru dah. Kalau kita dekat nak mati lagi keliru. Orang kita dengan azan dia teragak-agak. Nak datang ke tak datang? Nak datang tak datang? Teragak-agak dalam hidup. Kita malam ni kan, orang yang tahu tengok datang ramai orang datang. Dia teragak-agak. Dia teragak-agak. Orang tanya dia, ni ramai-ramai ke masjid itu ada apa? Dia jawab ada ceramah kematian. Kamu, kenapa kamu tak pergi? Aku belum sampai hidayah. Senang dia jawab. Teragak-agak kan dalam hidup. Dalam hidup ni teragak-agak. Ramai mana orang kita ni teragak-agak. Dekat nak mati lagi teragak-agak. Percaya tuan-tuan. Bila kena sampai teragak-agak tersebut, tarik lagi sampai ke pusat. Bila tarik sampai ke pusat, sejuk di pusat masing-masing. Ingat ni, saya pesan betul-betul ni. Bila pusat kalian dah sejuk sangat, kebanyakan orang kita, dia masih lagi keliru. Roh ni dilepaskan. Bila roh dilepaskan, tiba-tiba turun balik. Roh ni turun ke bawah. Bawah kemaluan kita. Syaitan sebut, aku dah kata kan, tak mati kan, tak mati. Kamu rasa sendiri kan, turun kan, turun. Ya. Tengah ya tersebut, masuk kumpulan yang ketiga, rentak daripada bawah, zup naik sampai ke halkum. Bila sampai di halkum, gamam dia. Gamam. Mata dia nampak, mati. Dia sebut. Mati itu, kebanyakan mulut-mulut sebut. Tuan-tuan jangan sebut juga kejap lagi. Dia sebut apa dia? Qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah. Dia sebut. Aku taubat sekarang ya Allah. Mereka jawab terus. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang membiarkan diri dia penuh dengan perkara-perkara yang sayyi'at sepanjang dihidup di atas dunia. Benda-benda yang keji dalam hidup. Hatta iza hadara ahadahumul maut. Sehinggalah roh dia sampai di halqum. Tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Turun mereka sebut, kalla. Hidup ni jangan begitu, hidup ni. Iza balagatit taraqi. Ketika mana roh kamu ditarik sampai di halqum. Taraqi. Wa qila man raq. Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Kamu doktor kan? Kamu turunkan balik roh kamu sekarang, doktor. Kamu ustaz kan? Kamu turun kembali roh kamu, wahai ustaz. Kamu yang berhormat kan? Kamu turun roh kamu sekarang yang berhormat. Kamu turun sekarang. Turunkan balik roh kamu. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Perasan terus, mati dah. Habis wal tafatis saqu bis-saq. Mata ni terbeliak. Pandang kanan, pandang kiri, habis dia. Kedengaran bunyi satu benda yang patah di tengkuk masing-masing. Na'udzubillah. Kak, sekali tersebut, pum, tersembuh keluar daripada mata masing-masing roh. Bau busuk, Allah sajalah yang tahu. Malaikat sambut tu, malaikat kepung, kup. Roh ni, sampai Rasulullah ambil bekas air ni, Rasulullah tuang bekas air. Rasulullah goncang. Beginilah roh yang tidak mukmin keluar daripada jasad dia. Dia menyebabkan malaikat ni sambil malaikat kepung nak masukkan bekas tu, malaikat tepuk. Tepuk. Roh ni masuk dalam bekas warna hitam, bau busuk. Rasulullah kata dua makhluk je yang tak bau, jin dan juga manusia. Mula dinaikkan naik saja kedengaran di aras yang di langit yang pertama tanya, penjaga langit yang pertama tanya, roh siapa kali ini? Lalu dia roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Katanya penjaga langit yang pertama, celaka dan bangsalah dia. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Hingga kan jatuh, roh tu jatuh. Rasulullah Al-Quran Karim cerita, bila jatuh roh tu disambar, bagaikan disambar oleh burung. Bau busuk ni Allah sajalah yang tahu. Kemudian terjaga saja dalam kubur terus. Jaga dalam kubur terus. Bila terjaga dalam kubur, tiba-tiba mereka dah berdiri depan muka dia, dia sebut terus, qala rabbi irji'un. Mereka, saya nak hidup balik. Tuan-tuan,
Saya nak rumuskan saja perbincangan kita malam ini. Ada 3 perkara yang besar kena jaga betul-betul. Jagalah ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Jaga dalam hidup kita. 3 perkara besar ni, dalam hidup kita ni, yang kena jaga sangat. Yang pertama, jaga hati. Jangan berbolak-balik hati kita dengan Islam. Hati ni tak ada orang boleh jaga, kecuali kita. Tolong jaga hati, tuan-tuan. Jangan tak percaya dengan Islam. Jangan. Hati ni mesti sentiasa bersih. Macam mana nak jaga hati? Doa. Jaga hati. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang balik-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinika. Tolong tetap hati saya di atas agama kamu. Wa ala ta'atika. Biar saya sentiasa taat pada kamu, ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu, ya Allah. Saya sentiasa buat khianat pada diri saya sendiri, ya Allah. Ulang je biar meniti air mata kita. Jaga hati. Jangan tak percaya dengan Islam. Jangan percaya selain daripada Islam. Jangan percaya dengan liberalis. Dia menipu kita, tuan-tuan. Jangan percaya dengan nasionalis. Dia menipu kita, tuan-tuan. Jangan percaya dengan sekularis. Dia tak boleh tolong kita dalam kubur nanti. Jangan percaya dengan komunis. Dia tak boleh menyelamatkan kita dalam kubur kita. Yang boleh tolong kita, Islam. Allah nak pesan dah. Tiap-tiap hari Jumaat ni diulang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali kalian mati betul-betul Islam. Saat mana mati. Yang lain kita tak nampak, dalam hati Allah nampak. Allah tak peduli yang lain. Allah tengok pandang pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang jasad kita. Allah tak pandang. Tuan-tuan tak payahlah nak menjadi sadu-sadu sangat. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil. Jangan beria sangat nak menjadi diri sadu. Ibu-ibu tak payahlah bersusah payah dengan kosmetik-kosmetik tersebut. Jangan kita habiskan duit kita dengan beli barang-barang kosmetik. Nak memutihkan muka, lengan hitam legam. Jangan kita kalut lagi dengan demikian. Putihkan hati kalian. Bersihkan hati kita. Jangan sibuk lagi dengan yang disebut dengan nak jaga kesihatan. Hati dia sedang sakit. Bahaya sangat dalam hidup. Anak-anak muda, kalian jangan sibuk nak main futsal, nak mengayuh basikal malam-malam, sedangkan hati kalian sedang sakit. Hati kita ni sedang sakit. Kalian main futsal pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi, kalian kayuh basikal, pukul 1 pagi, pukul 12 tengah malam, kalian nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kalian? Kalian nak solat subuh pukul berapa dalam hidup kalian? Masa tersebut bukan masa rehat. Masa tersebut bukan masa sihat. Masa itu masa rehat. Jangan kalut lagi nak bersuara merdu, berkaraoke dan sebagainya. Sedangkan Quran pun tak boleh baca. Malu kita dengan Allah. Suara yang merdu bukan untuk didendangkan dengan lagu-lagu dunia. Tapi suara merdu Allah jadikan untuk didendangkan dengan suara-suara akhirat. Berlumba dengan suara akhirat, bukan berlumba untuk suara dunia. Berhentilah dengan kehidupan yang sementara. Berhenti. Pastikan hati kita betul-betul dalam keadaan bersih. Macam mana nak bersih hati? Selain daripada doa, baca Quran. Macam mana nak bersih hati? Selain daripada baca Quran. Ni duduk dalam majlis ilmu. Cari orang alim seramai mungkin. Duduk dengan orang alim. Sebut ada orang alim, doakan saya, doakan saya. Duduk dengan sahabat-sahabat kita yang soleh. Tolong doakan saya cukup takut dengan perjalanan saya di hadapan nanti. Jadi bagaikan Rabi'atul Adawiyah. Wahai ibu-ibu, sentiasa sibuk tanya di kalangan mereka ini, apabila Hasan Basri, apabila ulama-ulama yang lain masuk meminang dia, dia kata, saya akan terima pinangan ini. Bila kalian boleh jawab terhadap 3 soalan pada diri saya ini sendiri. Kalian boleh jawab 3 soalan ini, saya akan terima pinangan ini. Rabi'atul Adawiyah sebut demikian. Apa dia? Lalu dia jawab, saya mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ditanya soalan demikian. Terdiam Hasan Basri. Terdiam Zunnun Misri. Terdiam
orang-orang yang wali-wali Allah yang lain. Bila saya masuk dalam kubur, kubur saya menjadi taman pada taman syurga ataupun kawah pada kawah neraka. Hanya lagi, bila saya bangkit di akhirat, saya ahli syurga ke saya ahli neraka? Tanya soalan yang tak mampu dijawab. Ia menyebabkan katanya Rabi'atul Adawiyah, aku terlampau sibuk dalam hidup aku memikirkan perkara demikian. Tak sempat untuk aku nak memikirkan kerja-kerja yang lain dalam hidup. Hidup kita ni, yang pertama tolong jaga hati. Janganlah rosakkan hati kita. Hati ni sedang rosak ni. Hati kebanyakan kita penuh dengan dunia. Buktinya hati kita rosak, solat kita tak khusyuk. Solat kita ni kan, mana kita sekhusyuk dahulu lagi? Solat kita ni tak rasa nikmat. Kenapa kita tak rasa nikmat solat itu? Patutnya kita dah solat daripada umur 12 tahun. Daripada umur 9 tahun kita dah solat. Sampai hari ni dah umur 60 lebih dah, 70 lebih dalam hidup. Kenapa tak sekhusyuk lagi? Solat dah tiap-tiap hari dah solat. Kenapa kita tak rasa dekat dengan Allah? Kerana dunia kita terlampau besar dalam hati. Akhirat terlampau kecil je dalam hati. Kecil je akhirat. Nampak lampu tu, lilin tu menyala kecil-kecil. Nak mati dah, nak padam dah. Akhirat. Jangan demikian. Hati mesti bersih. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah kepada Allah. Ibadah ni maksudnya, yang dalam hidup kita ni, sebelum daripada kita mati ni, jaga betul-betul solat. Sembahyang jangan tinggal. Yang pernah tinggal solat, tolong qada. Tolong qada sekarang. Bangun je. Lepas sembahyang isyak nanti, sembahyang lagi. Qada. Solat kita yang pernah kita tinggal sebelum daripada ni. Qada sembahyang subuh, qada sembahyang zuhur, qada dalam hidup kita. Tak berbaloi tinggal solat. Tak berbaloi dalam hidup. Tak berjaya je orang tinggal solat. Dunia pun tak berjaya, akhirat pun tak berjaya. Tuan-tuan ingat ke, berjaya ke orang yang tinggal solat maghrib di saat mana dia berniaga di pasar malam? Dia tak solat maghrib dia tersebut. Kerana dia nak jaga perniagaan dia. Niaga bukan besar sangat pun, apa balik dia. Yang dia berniaga sebut. Dia ingat ke berjaya ke dalam hidup ni? Tak berjayanya. Tinggalkan solat. Apatah lagi pegawai yang besar yang meninggalkan solat. Duit kalian yang ada tu, gaji kalian yang dapat tu tak berkat langsung dalam hidup. Apabila kalian meninggalkan solat. Solat menjadi besar. Yang kedua, baca Quran. Kena boleh baca Quran. Saya ulang banyak kali. Orang Melaka tak patut tak boleh baca Quran. Kerana Islam ni datang di awal-awal di Melaka. Dan datangnya Islam di bumi Malaysia ni melalui Melaka. Melaka ni orang yang mesti menjadi orang yang boleh baca Quran. Kerana kedatangan Islam ini bergerak di seluruh Malaysia, di sebelah Asia ni, termasuk di Kepulauan Riau dan sebagainya, daripada Melaka. Daripada Melaka. Orang Melaka mesti menjadi tok guru kepada masyarakat lain. Tiba-tiba tak boleh baca Quran. Mak malu je jadi orang Melaka. Jangan jadi demikian. Ini marahnya orang Melaka. Biarlah saya sebut demikian. Nak sebutnya kenapa kita tak boleh baca Quran? Quran tak boleh baca. Masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Kalian tak boleh baca Quran, pastikan umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalian mati di saat anda tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk je dalam kubur, mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Tak boleh mereka. Quran tak boleh. Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh, Quran je tak boleh. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Nak sebut gambaran pada diri kita ni, nak gambarkan pada kita betapa besarnya yang namakan dengan Al-Quran dalam hidup. Datang jumpa dengan AJK. Bagi tahu pada AJK, saya antara ahli Qaryah Padang Temu yang tak dapat baca Quran. AJK umum, hari Jumaat je umum. Siapa yang tak boleh baca Quran lagi daftar, tuan-tuan. Yang dah boleh baca Quran daftar, sedarakan mereka. Jadikan adik-beradik di antara satu sama lain. Bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Kamu bersaudara dengan orang ni ya. Kamu belajar dengan dia ni. Ajar, sebut demikian. Bagi tahu yang elok pada AJK, saya tak boleh baca Quran.
AJK pula jangan jawab. Bertenang. Saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Buat malu company je. Jadi AJK tapi tak boleh baca Quran. Malu kita dengan Allah. Anak sebutnya besar. Nilai Quran. Sebelum menghadap depan Allah. Yang ketiga, zikir dan selawat. Zikir dan selawat. Bibir kita je. Berhentilah bercakap banyak tentang dunia. Hidup ni, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Duduk kita ni, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak sebutnya, bibir kita yang ni je. Nak suruh, semakin kita zikir, semakin Allah kenal kita. Fazkuruni azkurkum. Bila kamu zikir pada aku akan ingat kamu. Allah ajar demikian. Zikir di bibir kita. Jangan kita diam. Rugi, diam saja. Bibir kita ni, bila kita diam fikir. Cakap kita, cakap zikir. Itu sifat orang mukmin. Orang mukmin demikian dalam hidup. Diam dia, diam fikir kebesaran Allah. Bila bercakap, cakap dia, cakap zikir. Menyati Allah. Dan dia sentiasa selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang besar lagi, saya nak sebut. Yang keempat, jangan simpan harta di atas dunia. Jangan simpan. Harta ni tolong alihkan sekarang ke akhirat. Jangan menjadi penyimpan harta di atas dunia. Rugi kita. Ramai dah orang kita, dia cari harta sampai hujung nyawa, dia mati, dia masuk dalam kubur seorang-seorang, dia tertinggal harta dia di atas dunia. Tak cerdik langsung. Jangan simpan, tuan-tuan. Segala harta kita, push ke akhirat. Hantar ke akhirat. Bila kena hantar sekarang, sebelum kita mati. Kerana kebanyakan orang nak mati, dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa-as-saddaqa. Saya nak bagi semua yang saya miliki ini untuk di jalan Allah. Padahal sekarang kita ada kan peluang. Masjid ni nak buat banyak lagi kerja. Kita sedang gerakkan tabung. Ni kejap lagi kita nak gerakkan tabung. Tabung yang digerakkan ini nak buat projek banyak lagi untuk kerja-kerja Islam. Tuan-tuan yang kebetulan dalam poket dia ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasa demikian. Di kalangan kita. Ini kerana atas diri kita dah. Orang yang dia nampak akhirat, 2 keping dia masuk terus. Orang yang dia nampak dunia dalam hidup dia, boleh jadi dia tak masuk langsung. Padahal dia ada. Dia miliki. Kalau orang yang nampak, saya akhirat sikit-sikit sudah lah. Dunia ni yang utama. Dia sebut demikian. Dia masuk RM1. Akhirat nanti dia berjumpa balik RM1. Dia berjumpa. Dia tengok betapa bodohnya aku sepanjang hidup di atas dunia. Sambil dia pegang RM1 tu, dia akan sebut bodohnya aku. Kerana aku hidup di atas dunia dahulu. Tak bagi apa yang aku. Setiap kali mana aku bagi, sebenarnya bukan bagi kepada masjid. Tapi aku bagi pada diri aku sendiri. Setiap kali mana kita bagi untuk kerja Islam. Tuan-tuan jangan ingat kita bagi kepada masjid. Bagi pada jemaah. Bagi pada... Tak. Kita bagi pada diri kita bagi. Kita buat jamuan makan kan. Bukan kita bagi. Nampak je masuk dalam mulut orang tu. Sebenarnya mengenyangkan kita di akhirat nanti. Itu yang lebih utama dalam hidup. Bila kita sediakan air, ibu-ibu, bila ibu-ibu nak datang masjid ni, misal contoh, kacau air sikit. Kacau je air, letak je air sirap ke, air teh ke dan sebagainya, letak je. Tu air percuma je kita sebut. Kita buat datang demikian. Kita bukan bagi pada orang tu. Sebenarnya bagi pada kita di saat mana haus dalam kubur. Kan nampak tu cerdik kita. Dalam hidup kita. Bukannya susah pun. Kita nak dapat ganjaran di sisi Allah. Tapi, kita ni terlampau ego dan terlampau sekedekut. Dan terlampau tamak dengan dunia. Kita nampak kalau kita bagi nanti, untung pada masjid. Untung pada orang. Bukan. Dia menguntungkan diri kita kembali. Ni simpan. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar? KLWSP Ustaz. Yang mengajar simpanan untuk bekalan hari tua. Kita kalau dah tua pun, kita tak guna pun. Tak guna pun duit tersebut. Tanya ayah-ayah, ibu-ibu kita. Saya tengok ayah saya, mak saya dan sebagainya. Bila dah tua, dia tak guna pun duit tersebut.
Tak boleh. Bukan dia tak guna, dia tak boleh guna. Allah tak benarkan dia guna dah. Dia nak makan apa lagi yang dia tak makan atas dunia? Nak makan daging tomahawk. Dia dah tak ada gigi. Dia nak makan manis-manis. Dia dah ada kencing manis. Dia nak makan shell out. Dia dah ada go out. Dalam hidup dia. Dia nak makan apa lagi? Dia nak jalan ke mana lagi? Dia nak sebesar mana lagi rumah? Dia nak kenderaan yang macam mana lagi yang dia nak naik? Dalam hidup dia. Duit ni banyak ni, duit ni banyak. Kenapa dia simpan? Kenapa dia simpan? Jangan disimpan duit ni. Ni tabung-tabung mula bergerak ni. Kita minta supaya anak-anak kita ni bolehlah gerakkan. Dan tuan-tuan yang ada beg duit tu, lekat beg duit dia tu, ambil dengan beg-beg tu masuk sekali. Mudah-mudahan dia akan jadi kebaikan pada kita, minta supaya tugas-tugas kita ni bergerak. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Dan kita rasa setiap benda yang kita kurniakan ini semua diberi dan diganjarkan di sisi Allah dalam hidup kita. Dek. Biar kita sama di kalangan kita ni untuk dapatkan ganjaran dalam hidup kita. Yang kita yakin, yang kita bagi ni kita dapat balik dalam hidup kita. Ni simpan, orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua. Dah tua pencen, balik kampung. Balik kampung, buat rumah sendiri. Rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita dah tua. Siap dia rumah besar, nak masuk rumah besar ni, beli kereta besar pula. Tak buat hati lagi, kahwin isteri besar pula. Masuk seminggu, meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, habis hedah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula, petang-petang bawa kereta baru ni. Round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah. Dalam hidup kita. Tak ada manfaat langsung. Jangan tuan-tuan. Panggil anak-anak. Panggil semua anak-anak kita. Bagi tahu pada anak kita. Abah dah umur 60 lebih. Mak kamu pun 60 lebih lah. Bila abah mati, mak kamu mati, haram kamu adik-beradik berkelahi. Berkelahi. Jangan bergebut harta pusaka. Sebut terus terang pada anak-anak kita. Kamu berkelahi, aku tak halal dunia akhirat dalam hidup kamu. Sebut demikian pada anak-anak kita. Dia berkelahi sengsara kita dalam kubur. Kena ingat betul-betul benda ni. Anak-anak kita ni kejam sangat dengan arwah ayah, arwah mak. Sampai dia tak peduli macam mana mak dia, ayah dia dalam kubur. Dia sanggup berkelahi adik-beradik. Berebut rumah harta pusaka. Yang dia pun tak tinggal-tinggal pun rumah tersebut. Dia pun tak duduk kat rumah tersebut. Elok kita bagi tahu pada anak-anak kita, rumah ni jangan siapa berebut. Walaupun kamu ada kenangan terhadap rumah ni. Rumah ni milik abah dan mak kamu. Kami yang cari rumah ni. Kamu ada rumah masing-masing dah. Suami kamu dah beli dah rumah untuk kamu. Kamu dah ada dah kehidupan kamu. Kamu orang yang lelaki, kamu beli sendiri rumah untuk diri kamu. Manakala rumah ni milik abah dan milik mak kamu. Bila mati, abah nak wakafkan rumah ni. Bagi tahu pada AJK Masjid, datang jumpa AJK Masjid. Saya mati, isteri saya mati, saya wakafkan rumah ni. Saya wakafkan rumah tersebut. Tapi biar saya mati dulu. Nak sebut macam ni kan? Saya mati, automatik. Isteri saya mati, automatik jadi milik masjid. Jadi milik masjid. Masjid umum. Ada orang ramai. Hari Jumaat, kita ada rumah wakaf. Dengan kereta yang telah diwakaf. Rumah dia, isi kandungan rumah tu bernilai lebih kurang 600,000. Tersebut demikian. 600,000 nilaian yang dinilai oleh penilai. Tapi kita tak nak jual 600,000. Kita jual 300,000 saja. Sebut, masjid nak ambil duit 300,000. 300,000 lagi tu, harga yang siapa beli, wajib datang sembahyang berjemaah di masjid. Kemudian kalau dia mati nanti, diwakaf balik pada masjid. Akhirnya, rumah tu sentiasa menjadi milik orang Islam. Dia tidak dimiliki oleh orang bukan Islam. Kita pula yang mati masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Cantik lagi daripada apa yang kita miliki di atas sebelum. Tak percaya, cuba try mati. Berjumpa tak berjumpa. Dia panggil demikian. Yang ni yang besar. Harta jangan disimpan di atas dunia.
tolonglah menjadi orang yang bijak dalam hidup kita. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, tolong jaga akhlak. Akhlak di saat mana kita menjelang usia tua. Jangan putuskan silaturahim sesama kita. Jangan berkelahi dengan anak menantu kita. Jangan berkelahi. Tolong jaga akhlak. Jangan halau isteri kita. Jangan bertengkar dengan mereka saat mana kita semakin usia tua. Jangan. Orang kita lagi semakin tua, semakin berkelahi. Semakin berkelahi. Berkelahi bukan benda yang lain pun. Berkelahi dengan isteri. Berkelahi pasal ambil wuduk je. Siap dia ambil wuduk, pergi jauh-jauh. Jangan dekat-dekat. Nanti batal lah semayang. Dia sebut pada isteri dia. Isteri dia pun dekat-dekat, pun sentuh. Dia pun mula marah. Buta, dia sebut. Tak nampak ke? Dah kena ambil wuduk balik, dia sebut. Allah, isteri dia pun senyap. Tak nampak. Sampai senyap dia. Menangis, nitik air mata isteri. Kerana suami yang garang sangat. Nak sebutnya. Kita tanya kenapa, Abah? Abah marah sangat. Mak ni nak. Dah tahu dah Abah ambil wuduk. Dia datang sentuh pula. Tersentuh. Alah, apa masalahnya, Bah? Ambil je lah wuduk. Ambil lagi wuduk. Tak ada masalah pun. Bagi kita. Dulu muda-muda dulu kan pantang sentuh. Dulu muda-muda dulu. Dah lama kahwin ni tak boleh sentuh-sentuh. Dia jadi demikian. Padahal kita janganlah. Semakin lama, semakin berusia, semakin jarang. Jangan. Saya nak tegur ni. Ada ayah-ayah, ibu-ibu yang bila dia semakin tua, dia tidur berasingan. Semakin jauh di bilik yang lain-lain. Jangan demikian. Patutnya kita jadi bagaikan Rasulullah. Semakin berusia, semakin dekat dalam hidup. Semakin saling mendoakan suami, isteri, doa. Biar dua-dua ni boleh masuk dalam syurga Allah SWT. Ini di kalangan kita. Bukan kita ni semakin tua, ada orang yang teruk lagi, semakin tua bercerai-berai dalam hidup dia. Jangan begitulah dalam hidup kita. Ni lepas PKP ni lain macam jadi. Lepas pada PKP ni, yang datang tu nak bercerai semakin meningkat lepas pada PKP. Ini nak stand daripada perkara yang tak baik. Jaga hubungan kita dengan Allah. Taubat setiap hari. Akhlak, tanda orang ada akhlak. Yang kedua, jaga hubungan kalian orang lelaki dengan ibu dan ayah kalian. Ibu mertua dan ayah mertua. Jangan singgung hati mereka. Jangan. Sentiasa minta maaf dengan ibu kita, ayah kita, ibu mertua, ayah mertua. Jangan singgung hati mak dan ayah kalian. Kalian singgung hati mak ayah, kalian menyesal dalam kubur kejap lagi. Jangan sakitkan hati mereka. Kita ni, penyakit kita lagi tua, lagi kita singgung hati mak ayah. Kita tak nak jaga mak ayah kita. Kenapa kita tak nak jaga mak ayah kita? Kita bagi pada adik-beradik kita yang lain. Padahal itu tanggungjawab kita kan. Patutnya kita berebut. Itu syurga kita. Berebut adik-beradik. Mainlah, mak datang rumah saya. Saya jaga mak. Saya jaga. Kenapa kita tak nak jaga mak ayah kita? Kerana kita diherdik oleh isteri kita kan. Isteri sebut, abang jaga mak, abang kahwin je dengan mak. Orang perempuan saya nak pesan, jangan cakap kasar dengan ibu, dengan suami kalian. Kalian cakap kasar dengan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Jangan tinggikan suara depan suami, jangan. Sebagaimana orang lelaki, jangan tinggikan suara depan mak ayah. Isteri, jangan tinggikan suara depan suami. Kalian tinggikan suara depan suami, habis amalan-amalan kalian. Jangan ingat selamat dalam hidup kita. Orang perempuan, jaga akhlak. Akhlak kalian dengan suami kalian. Kebanyakan dosa orang perempuan, dosa dengan suami. Dia boleh bercakap lemah lembut dengan kawan-kawan dia. Dengan suami dia, dia bercakap kasar dengan suami dia. Bukan orang Melaka ni orang Australia. Orang Melaka tak demikian dia bagi. Saya harap supaya orang Melaka ni dia jaga betul-betul. Jaga, jangan tinggikan suara depan suami. Bila angkat suara depan suami, nanti akan terguris hati suami. Bila terguris hati suami, dia simpan dalam hati dia. Ini penyakit orang lelaki. Orang lelaki belum kahwin, banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Dia pendam je dalam hati. Penyakit orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut.
Bila mulut kat mulut, dia singgung hati suami dia. Dia sakitkan hati suami dia. Bila dia sakitkan hati suami dia, suami ni simpan, berpenyakit hati suami. Penyakit apa? Penyakit takut bini. Orang lelaki dalam tak sedar takut dengan isteri. Takut dengan isteri. Tengah minum air dengan saya ni. Tengah minum air tu, bunyi telefon, puk, jatuh. Jatuh gelas. Saya kata, kenapa? Isteri saya telefon, Ustaz. Isteri, kenapa kalau isteri? Isteri saya gagang, Ustaz. Ya ke isteri? Ya. Dia pun tunjuk handphone. Tulis nama isteri dia tu. Harimau lapar itu. Harimau lapar terus. Nama isteri dia. Kita kata jawab. Dia pun jawab. Jawab tu tekan je. Dengar ni. Hello. Hello tu. Tekan tu. Kat mana? Katanya isteri. Kita yang duduk sebelah tu pun dengar. Dengan Ustaz Ahmad Dasuki kat kedai. Buat apa? Minum air. Ustaz mana? Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz mana tu? Ustaz yang cerita bab mati tu kan. Bila dia mati? Nah, sebutnya. Kita yang duduk sebelah ni macam lah perempuan. Dia juga yang macam. Lambat lagi kena balik. Suami dia kata, sikit lagi. Abang balik lah. Kejap lagi. Tak ada. Balik sekarang. Balik! Katanya isteri. Bertengking dalam telefon. Balik tu. Dia pun tekan dalam telefon. Saya balik dulu ya Ustaz. Padahal dia tu Ustaz juga tu. Nak sebutnya, Ustaz pun takut bini juga. Yang baru nak start lagi takut. Nak gambarkan kenapa kesan dari pertengkingan itu. Jangan tengking. Ibu-ibu, jangan tengking. Sentiasa minta maaf dengan suami kalian. Itu anak lelaki, sentiasa minta maaf dengan mak ayah kita. Mak ayah, redakan saya mak. Redakan saya. Suami isteri pula, tiap-tiap malam. Minta maaf ya bang, saya ni memang, saya sedang baiki akhlak saya. Saya sedang baiki tingkah laku saya. Biar bila kita mati, orang ibu-ibu, kalian meninggal dunia, saat mana Allah redha dengan kalian, suami kalian redha dengan kalian, kalian boleh masuk syurga pintu mana yang kalian nak masuk. Kalian akan masuk. Demikian. Satu dalam hidup kita ni, kita minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah keredaan suami saya ni mengatasi kemurkaan kamu, ya Allah. Maknanya besar dalam hidup kita demikian. Demikian juga kita anak-anak, ya Allah, jadikanlah keredaan mak dan ayah saya mengatasi daripada kemarahan kamu pada kami, ya Allah. Dalam hidup kita demikian. Ini akhlak. Akhlak yang besar lagi saya nak sebut. Tolong jaga anak yatim. Anak yatim. Di padang temu ni kena tahu berapa ramai anak yatim. Jangan kita tak peduli anak yatim. Jangan anggap anak yatim tu orang lain dalam hidup kita. Anak yatim tu adik-beradik Rasulullah. Kena tahu dan kena berebut jaga anak yatim. Anak yatim ni kalau dihantar ke rumah jaga anak-anak yatim, itu tanda orang kampung tu tak peduli terhadap anak yatim. Zaman Rasulullah tak ada rumah anak yatim. Tak ada rumah anak yatim. Semua Rasulullah suruh anak yatim mesti duduk dengan ibu masing-masing. Zaman kita ni bila orang tak peduli pada anak yatim, terpaksa ada rumah jaga anak-anak yatim. Itu kesan dia. Dan sebenarnya tak sepatut ada rumah jaga anak-anak yatim. Dahlah dia kehilangan ayah, dia kehilangan ibu pula. Pergi di rumah jaga anak-anak yatim. Tak boleh jadi demikian. Sepatutnya anak yatim ni duduk dengan ibu masing-masing. Manakala kita orang lelaki ni, sebagai orang lelaki, tolong jaga anak yatim. Lepas jasa, pergi tanya khabar di kalangan mereka. Yang diajar oleh Rasulullah. Macam mana pelajaran kamu? Macam mana kehidupan kamu? Kamu nak belajar ke mana lagi? Tanya dia, kamu nak kerja apa? Sentiasa diambil berat oleh masyarakat kampung itu dalam pada anak yatim. Zaman Rasulullah suruh lepas asar, pergi cari anak yatim. Demikian. Sahabat-sahabat pergi main anak yatim. Dengan main anak yatim ni, Rasulullah main dengan anak Ja'far bin Abi Talib. Rasulullah baling ni. Anak Ja'far bin Abi Talib, Rasulullah sambut sebelah kanan kiri. Baling sebelah belakang, sambut sebelah kanan. Ni orang Arab je, kita jangan buat. Putus tangan tak kena gaya kita. Tapi orang Arab, memang dia main tu sampai berpuluh-puluh anak Ja'far bin Abi Talib. Waktu mana Asyahid Ja'far At-Tayyar, dia panggil demikian. Yang menyebabkan, dia rasa bangga sungguh. Alhamdulillah, aku walaupun ayah aku gugur syahid, tapi ramai lagi bapa-bapa yang lain yang mengambil berat dalam kehidupan. Ini cara dalam hidup kita demikian. Cuma tempat kita ni, pergi tanya khabar anak yatim 2-3 hari je, orang mula sibuk tanya. Itu bukan nak jaga anak yatim.
nak jaga mak yatim itu. Mula diejek demikian. Akhirnya, ibu-ibu yang jaga anak yatim ini menangis teresak-esak di penghujung malam. Kalian tahu, ibu-ibu menangis di saat mana dia menangis bergegar arasy Allah. Bergegar arasy Allah. Dalam dia nak mengadu kepada Allah. Ya Allah, sukarnya aku nak menjaga kerenahan anak-anak aku yang sedang besar ini, ya Allah. Susah orang ini sekarang. Yang ibu-ibu armalah, ibu-ibu yang kehilangan suami dalam hidup mereka semua. Sedangkan orang Islam yang lain tak peduli terhadap penjagaan mereka ini. Jaga anak yatim yang mesti dikawal pada diri kita ini. Saya rasa sekadar inilah pertemuan kita pada malam yang baik ini. Saya tengok tuan-tuan dah betul dalam belakang 9 kali dah saya kira ni. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang baik ini membawa kebaikan pada diri kita dan Allah jadikan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berjanji sama-sama kita ni kalau ada seorang saja yang hadir malam ni terhumban ke dalam kawah api neraka Allah, kita berjanji untuk kita tarik masuk dalam syafaat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sesama kita mesti tolong menolong demikian dalam hidup kita ini, dan kita mesti tolong sama-sama kita agar kematian kita menjadi kematian husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya karang beberapa buah kitab tuan-tuan, termasuk karangan kitab bagaimana untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini karangan saya lah setelah mana saya kuliah dalam Radio ICAM. Kemudian lepas pada perubahan kerajaan dahulu, kemudian saya tak dibenarkan lagi bersiaran dalam Radio ICAM. Kemudian lepas pada tersebut, ni kuasa politik lah orang panggil. Bila suatu kita ni, kalau tak ada kuasa politik, orang lain politikkan kita. Dia akan jadi macam tu. Suatu orang Islam ni, dia kena ada kuasa politik. Kuasa politik tu sebab tu Rasulullah mendapatkan kuasa. Saya sendiri, bila saya tak boleh lagi kuliah, saya karang kitab macam ni. Ada lebih kurang 34 buah kitab yang telah tersusun. Ada belakang nantilah. Saya bangunkan ma'had tahfiz di belakang saya. Dengan tujuan untuk dana sekolah saya. Untuk kitab-kitab yang ada ni. Disebar. Kemudian lepas pada itu, tuan-tuan akan dapati belakang tu ada nombor akaun sekolah saya. Nombor akaun yang ada ni, tuan-tuan bolehlah pergi ke mana-mana bank, diri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sebelum itu. Nak infak ke tak infak? Nak derma tak ni? Nampak serius si masing-masing ni. Jadi, tuan-tuan, anak-anak muda, kalian tolong sebar-sebarkan dalam Facebook, TikTok dan Instagram kalian tu untuk sama-sama manfaatkan orang kita biadab tahu kat mana jalan nak gunakan jalan agama ini sendiri. Saya bantu anak yatim orang miskin. Saya ambil mereka menghafal Quran, anak-anak yatim tersebut. Kalau tuan-tuan nak taja anak-anak yatim tu kat belakang, nanti ada jumlah anak-anak yang menghafal Quran. Pelajar-pelajar yang menghafal Quran ni, saya kumpulkan di Kelantan, saya kumpulkan di Pahang, saya kumpulkan juga di Kuala Terengganu, kemudian saya bangunkan juga di Shah Alam, Ma'had Tahfiz ini, kemudian saya sedang bangunkan juga di Langkawi, Pulau Langkawi, dan saya tolong di selatan Thailand. Selatan Thailand tu bila bapa mereka tembak mati, saya ambil anak-anak tersebut, saya tanggung mereka menghafal Quran. Asalnya 22 orang je pelajar, sekarang ada 840 orang pelajar. Tiap-tiap bulan saya dan sahabat-sahabat hantar dana sejumlah lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit sebulan bagi membiayai mereka ni. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu ni. Madu ni, mereka keluar dapatkan madu daripada lebah. Kemudian madu tu mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah. Dan madu ni kita gunakan untuk orang yang kena gangguan, orang kena sihir, minum air madu. Saya sebut demikian. Mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya sebarkan madu ni. Kalau tuan-tuan buat amalan makan madu ni, Rasulullah sebut, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Rasulullah sebut demikian. Kalau tuan-tuan nak suruh sedap lagi, tuan-tuan buat air safran. Tuan-tuan ambil safran ini. Safran ini saya dapat daripada Iran. Ada seorang syekh di tempat saya, di Shah Alam. Dia mengajar di Shah Alam tu. Dia datang daripada Iran. Mazhab Sunni kita. Orang Sunni, bukan orang Syiah. Dia hafal lebih kurang 4,800 hadis. Yang dihafal Syekh ni, Syekh Ismail, nama dia tersebut. Kemudian dia sebut di kampung dia, orang kampung tanam safran, dia sebut. Jadi saya kata, boleh tak Syekh dapatkan daripada safran itu hantar ke tempat kami. Safran ini, Rasulullah sebut, dia di antara bangwan syurga Allah. Ibu-ibu yang masak nasi
kuning tu, saya cadangkan jangan guna kunyit lagi. Guna pewarna kuning. Gunakan safran. Bila kita masak dalam lauk-lauk kita pun, kita masukkan safran. Bauan dia indah sangat. Wangi sangat. Dan kalau tidak pun, kita buat air safran. Masukkan dalam air macam ni. Kemudian, biarkan 2-3 minit, dia akan berubah menjadi warna keemas-emasan. Kemudian, campur dengan madu. Tuan-tuan campur dengan madu. Tuan-tuan minum. Nikmat Allah sajalah yang tahu. Sedapnya Allah jadikan demikian. Ataupun tuan-tuan buat wangian. Boleh je. Ni dia dapat yang dia panggil raw material. Yang asal. Tuan-tuan boleh ubah jadi pewangi. Boleh buat banyak benda yang kita boleh dapatkan demikian. Dan buat minum pada diri kita pun sama juga. Dia akan menjadi kebaikan pada kita. Ini semua dana untuk sekolah saya lah. Saya bangunkan ini sendiri. Termasuk saya campur dengan susu kambing dan sebagainya. Ini untuk menguatkan kekuatan ekonomi di sekolah saya. Kerana saya perlu lebih kurang hampir 500,000 sebulan bagi membiayai pelajar-pelajar ini sendiri. Dan alhamdulillah Allah kurniakan rezeki-rezeki sebegini, tambahan sebegini. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi rumah kamu tadi, ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami ini, ya Allah, memohon keampunan terhadap dosa-dosa itu, ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Saat mana kami mendatangi tadi, ya Allah, rumah kamu tadi, ya Allah, kami datang dengan penyakit-penyakit yang banyak, ya Allah. Kami keluar daripada rumah ini, ya Allah. Kami mohon pada kamu kesembuhan yang sebaik-baik kesembuhan daripada kamu, ya Allah. Ya Allah, saat mana kami mendatangi rumah kamu tadi, ya Allah, kami datang dengan hutang-hutang yang banyak, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, saat mana kami meninggalkan rumah kamu ini nanti, ya Allah, terlerailah hutang-hutang kami itu, ya Allah. Diberi kemudahan dalam hidup kami, ya Allah. Saat mana kami datang ke rumah kamu tadi, ya Allah, kami datang dengan bebanan ujian kekeluargaan yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami ini, ya Allah. Saat mana kami keluar daripada rumah kamu nanti, ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu jadikanlah penyelesaian dan ketenangan dalam hidup kekeluargaan ini, ya Allah. Kamu damaikanlah rumah tangga kami, ya Allah. Kamu ikatkanlah ikatan ukhuwah sesama kami ini, ya Allah. Kamu jadikanlah kekuatan orang Islam di bumi Melaka ini, ya Allah. Kamu jadikan kekuatan umat Islam di bumi Melaka ini, ya Allah, dengan pemimpin-pemimpin yang saleh, ya Allah. Yang memimpin kami kepada kebaikan pula, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar diizinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis badan kami itu, ya Allah. Saat mana dikafankan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kafan yang balut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu gerakkanlah hati anak-anak kami yang paling saleh, ya Allah, untuk mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah. Untuk mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Untuk membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Dikala mana diturunkan jenazah kami di kuburan nanti, ya Allah, kamu lemah lembutlah dengan kami, ya Allah. Kamu jadikanlah malaikat itu setenang-tenangnya, ya Allah, untuk bertanya soalan pada kami, ya Allah. Kamu tetapkanlah bibir kami menjawab dengan jawapan yang tegas, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada kuburan menjadi kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah sahabat-sahabat kami, arwah jiran tetangga kami,
arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Saat berada di majlis-majlis ilmu sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah yang kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu saat kami disuap ke bibir kami dengan tangan-tangan yang indah itu, ya Allah. Rindu saat kami bangun di penghujung malam, kedengaran esakan tangisan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu, ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami dengan kekeluargaan yang kami membesar sewaktu-waktu dahulu, ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka, ya Allah. Kamu jadikan kerinduan ini, ya Allah, kelapangan kuburnya mereka pula, ya Allah. Kamu gantikanlah kubur mereka menjadi taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Sewaktu-waktu dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami. Kami pernah menengking-nengking kata-kata ibu kami. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya, iaitu, ya Allah. Ampunkan dosa kami di kadar itu, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itu pula, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itu pula, ya Allah, kehidupan kami seringkali berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa itu pula, ya Allah, kehidupan kami penuh dengan ujian-ujian ini, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, sekeji mana pun kami ini, sejijik mana pun dosa-dosa kami ini, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.